أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الذي أنزل عليك القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para alim ulama, para asatizah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama solat maghrib berjemaah. Moga-moga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah memberikan kepada kita kefahaman agama yang semakin baik daripada sehari-sehari kita datang beribadat di surau ini, kita taat perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan demikian kita dilimpahi oleh Allah dengan keberkatan, dilimpahi oleh Allah dengan kerahmatan, dan Allah memberikan kepada kita kemudahan hidup di muka bumi ini. Ada waktu dan ketika kadang-kadang banyak urusan kita dekat muka bumi ini. Allah Ta'ala uji itu, Allah Ta'ala uji ini. Tapi disebabkan kita taat perintah Allah, kita datang juga dalam penuh kesibukan kita itu, datang ke rumah Allah ini, dengar ayat-ayat Quran, dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah nampak kita cuba buat yang terbaik dalam waktu yang ada, dalam kesibukan kita. Allah Ta'ala nampak kesungguhan kita nakkan kepada agama Allah itu. Jadi dengan demikian Allah Ta'ala akan permudahkan, berikan rahmat, berikan keberkatan kepada kita semua. Bila sebut berkat ini, dia satu benda yang subjektif. Berkat bukan berkat buncut bawa balik makan tu kan, itu berkat juga. Beroncot tapi bila sebut keberkatan ni, kadang-kadang rezeki kita sikit je rezeki kita Allah Ta'ala kasih, tak kaya kan, tapi Allah Ta'ala melimpah ruah. Tak kaya tapi melimpah ruah, senang hidup. Orang tengok kita mungkin orang nampak macam kita susah, tapi sebenarnya bila Allah campakkan kerahmatan, keberkatan kepada kita, dia sangat luas, subjektif. Sebab ketenangan hati itu dia berada di dalam hati. Tenang tu berada dalam hati. Kebahagiaan itu berada dalam hati. Kita tak nampak. Bahagia tu duduk dalam hati. Kita tak boleh tengok orang, bahagianya dia ada rumah besar, ada harta banyak, ada isteri pun mungkin banyak kan, nampak bahagia. Sebenarnya dia kelang kabut kan, berserabut luar, nampak macam okey, tapi ketenangan, kebahagiaan tu berada dalam hati. Kadang kita tengok orang nampak susah semua kan, tapi sebenarnya dia tenang, paling tenang, paling baik. Benda tu berada dalam hati. Dan insan yang paling banyak diberi rahmat oleh Allah, dia berikan ketenangan, tidak lain dan tidak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kita tak boleh lagi lah daripada akidah gitu, pegangan yang kita pegang. Maksudnya yang paling tenang, paling rahmat, paling banyak keberkatan ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tengoklah Allah Taala uji dia macam mana, macam-macam ujian yang Allah berikan. Tapi dia paling tenang. So kita kena faham agama itu dan konteks begitu, barulah kita kata alhamdulillah, syukurlah dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Mabahis fi Ulum Al-Qiraat. Jadi apa? Kita sambung daripada pengajian kita yang terakhir ialah pada 15 hari bulan 8. 15 hari bulan 8 ni, bulan 9 kita tak ada kuliah. Kita tak ada kuliah sebab saya pergi umrah masa tu. Jadi yang terakhir ialah pada bulan 8.
pada bulan 8 ni kita dah ambil riwayat Ibnu Jammas daripada Imam Abi Ja'far, Tariq Tayyibah. Kita refresh balik lah. Ni yang masuk malam ni kita ambil riwayat Ruwais. Riwayat Ruwais. Daripada Imam Ya'qub. Tariq ni Tariq Tayyibah. Kita bagi ingat balik. 2 bulan sekali baru jumpa ni. Lama-lama dia lupa kan. Okay. So kita belajar ni namanya qiraat. Ilmu qiraat lah. Qiraat. Qiraat ni ada yang sebutnya daripada Tariq Syatibi. Ada namanya satu lagi Tariq Ibnu Jazari. Boleh nampak Okey, Tariq Syatibi ni dia qiraat 7 lah. Ada 7 imam. 7 imam ada 14 riwayat. Kemudian kat sini ada satu lagi. Daripada sini dia akan keluar Tariq Syatibi. Ni 7 imam, ni imam. 14 ni riwayat. Tariq Syatibi. Satu lagi dekat sini nama dia Tariq Durrah. Tariq Durrah ni dia imam dia ada 3 imam, ada 6 riwayat. Setiap satu imam ni dia akan ada 2 orang perawi. Jadi 2 riwayat. Imam ni riwayat. Jadi ini campur ini semua ni 7 campur 3 ni. 7 ni campur dengan 3 ni jadi 10. Ni dia namakan qiraat 10. Yang kecil. Dia panggil sughra. Yang ni Tariq Ibnu Jazari ni. Yang ni dia memang qiraat. Dia ada 10 imam. 10 imam. Ada 20 riwayat. 20 riwayat. So ini nama dia terus semua sekali. Ini memang 10 ni dia tulis qiraat 10 yang besar. Nama dia qiraat Asyarah Kubra. Asyarah Kubra. Jadi ini rangka lah dalam qiraat tu. Ada nama dia Tariq Syatibi, ada nama dia Tariq Durrah. Ni 7 campur dengan 3 jadi 10. Jadi qiraat 10 yang kecil. Kalau daripada Tariq Ibnu Jazari ni dia terus 10 kat sini. Dia sebut qiraat 10 yang besar, Asyarah Kubra. Yang saya baca salat maghrib tadi saya baca daripada Tariq Ibnu Jazari. Iaitu riwayatnya saya baca riwayat Ruwais. Ni sama yang kita nak baca ni. So ini kerangkanya. Kita dah sampai ke sini ya. Okey, kita pergi. Okey, jadi kita ambil sini bacaan riwayat Ruwais. Tariqnya Tariq Tayyibah. Tayyibah ni Tariq Ibnu Jazari lah. Ibnu Jazari yang saya sebut tadi. Ibnu Jazari daripada qiraat 10 yang besar. Ni qiraat 10 besar. Malam ni kita ambil riwayat Ruwais daripada Ya'qub. Ya'qub ni imam. Ni imam. Yang ni perawi. Ni rawi dia yang pertama. Ya'qub ni imam ke berapa? Ya'qub ni ada imam yang ke-9. Kalau kita tengok sini dia ada Nafi', imam 1, 2 Ibnu Kasir, 3 Abu Amru, 4 Ibnu Amir, 5 Asim, 6 Hamzah, 7 Al-Kisai, 8 Abu Ja'far, yang ke-9 Ya'qub. Ni kat sini. Ni lah yang kita baca sekarang ni. Perawi dia yang pertama bawah ni. Ni Ruwais. Kecil kan, tak nampak. Tapi nampaklah rangkanya begitu. Okey. So bagi bacaan Ruwais ni daripada Tariq Ibnul Jazari, qiraat 10 yang besar. Apa beza dia dengan bacaan kita? Dia ni dia punya beza dia paling banyak. Yang pertama pada Al-Alamin. Sini ada Al-Alaminah. Alhamdulillahirabbil alamin dia baca dengan Al-Alaminah. Ni yang pertama. Al-Alaminah. Laminah. Dia ada ujung di sini. Al-Alamin, Al-Alaminah. Dia ada 2 perawi ni. Ini perawi dia yang pertama. Okey. Itu tempat yang pertama khilaf. Yang kedua, dia ada dengan idgham kabir. Dia ada dengan idgham kabir.
pada sini Ar-Rahmanir Rahim Malikiyau. Kat sini jadi yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim Malikiyau. Ar-Rahmanir Rahim Malikiyau. Dekat sini. Jadi dalam kabir kita boleh baca 2 harakat, 4 harakat dan juga 6 harakat. Ar-Rahmanir Rahim, hi itu haya Malikiyau. Hi ni boleh 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Ar-Rahmanir Rahim Malikiyau. Ar-Rahmanir Rahim Malikiyau. 4. Kalau 6, Ar-Rahmanir Rahim Malikiyau. Macam saya baca tu solat maghrib, saya bawa 6 harakat. Itu tempat dia yang kedua. Khilaf dia yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Malikiyau dia sama. Ma tu panjang. Malikiyaumiddin. Sebelum ni Malikiyau kan. Tapi bagi riwayat Ruwais ni dia baca dengan Malikiyau. Itu. Kemudian bagi perkataan sirat. Sirat ni dua-dua sirat ni yang ketiga. Khilaf dia. Sad ni baca dengan sin. Ihdinas sirat. Dia bunyi dia nipis lah. Kalau kita duduk belakang mungkin tak perasan sangat. Tapi kalau kita talaqi kita akan nampak dia senyum. Ihdinas sirat. Kalau sad. Ihdinas sirat. Dia ada safir. Ni dengan sin dia senyum aja. Ihdinas sirat. Ra kena tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang keempat, sad yang kedua. Dia sama ada ma'rifah ataupun nakirah. Siratal ladzi, tak boleh baca dengan sad tebal. Dia baca dengan nipis. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim dia baca dengan alaihum. Sini alaihum. Yang ketiga ni sirat. Sirat. Dengan huruf sirat. Ni yang ketiga. Yang keempat yang ni ketiga as-sirat. Alif lam. Ni yang ketiga. Yang keempat sirat aja. Dengan sin. 3 4. Yang kelima alaihim dia baca dengan alaihum. Dia baca dengan dhammah. Ni yang kelima. Yang keenam serupa juga alaihum. So 5 6 kat sini. Waladhdallin, dia baca waladhdallina. Ad-dallina. Lam ya nun ha. Ujung ni waladhdallina. Ni yang ketujuh. So semua dia khilaf dia berbeza dengan bacaan hafs kita. Ada 7 tempat. Waladhdallina. Tu. Okey, itu kita dah ambil dah bulan lepas sikit yang ni. Okey, ni kita baca lagi, kemaskan. Dan dalam banyak-banyak riwayat, inilah riwayat yang paling banyak khilaf dengan bacaan hafs kita. Ada 7 tempat. Bagi Imam Ya'qub. Tariknya daripada tarik Ibnul Jazari, tarik Tayyibah. Kalau dekat tarik Syatibi, kita dah baca dah dulu, kita dah ambil. Ruwais juga daripada Ya'qub, tapi dia tak ada yang nah ni, dia tak ada. Nah ni kita tengok. Ini nombor 17 kan? Nombor 17. Kita tengok sini. Kita ada Ruwais juga. Sebelum ni kita dah jumpa Ruwais. Ini Tayyibah. Kita dah ambil ni. Dekat Durrah. Durrah ni kita ada jumpa. Ni Ruwais. Ni Ruwais daripada Ya'qub juga ni. Ruwais daripada Ya'qub. Tapi ini tarik Durrah Al-Mudiyah. Dia tak ada. Nah ni sini dia tak ada. Kat sini dia tak ada. Kat sini tak ada. Yang lain tu semua sama. Sirat, Malik kan. Alaihim. Situ. Dia sama. Alright. Okey, kita ambil bacaan dia. Ruwais. Saya baca tuan-tuan. Ikut kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, cantik. Ar-Rahmanir Rahim ni kita baca dia dengan bacaan wasal, bacaan sambung. Bila kita baca sambung, baru dia akan keluar dia punya wajah nama idgham kabir tu. Kita ambil wajah 6 harakat dulu.
Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Sama-sama. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Ada sikit bunyi kan. Tu 6 harakat. Lepas tu kita ambil 4 harakat pula. Atah 4 harakat. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Bagus. Ada peningkatan. Tiap-tiap hari dengar saya baca qiraat kan. Improvement tu dia laju lah. Bagus. Okey, kita ambil wajah 2 harakat pula. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Tak boleh puji sikit dah lagi balik. Ar-Rahmanir Rahim. Him tu 2, hi tu 2. Ar-Rahmanir Rahim. Hi 2 betul. Tu 2 juga. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. 2 harakat sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Okey, sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, sirat tu dengan sin ya, senyum. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, nipiskan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, habis. Saya tengok cantik tu. Bacaan cantik. So, habis kita perawi yang pertama kepada Imam Ya'qub. Imam yang ke-9. Nama dia Ruwais. Ruwais. Pertama. Tarik dia Tarik Tayyibah ataupun Ibnu Jazari. Qiraat 10 yang besar. So, dia ada 7 tempat khilaf. Ni merupakan tempat yang paling banyak. Okey, kita ambil dia perawi yang kedua. Setiap satu imam, dia akan ada dua perawi. Nombor 18 ni kita ambil. Ni perawi dia yang kedua. Perawi yang kedua nama dia Rauh. Bukan Ruh, Rauh. Nah, ini perawi yang kedua kepada Imam Ya'qub, imam yang ke-9. So, tarik dia Tarik Tayyibah Ibnu Jazari qiraat 10 yang besar. Apa beza dia dengan perawi yang pertama, Ruwais tu? Sebab dia ni ambil daripada riwayat dua-dua daripada Imam Ya'qub. Apa beza dia? Beza dia sedikit sahaja. Macam tadi juga, tadi 7, cuma dia kurang. Kurang kat mana? Kurang pada dua tempat. Pada huruf sad ini, dia baca dengan huruf sad. Dia tak ada kat sini. Kat sini dia tak ada. Dia ada kat sini 1, 2, ada khilaf. 2, 3, 4, 5. 5 tempat dia jadi khilaf. So, lagi 2. Sirat tu dia baca dengan huruf sad. Jadi kita faham dekat sini bahawa Imam Ya'qub, imam yang ke-9 ni, perawi yang mengambil riwayat daripada dia bukan perawi tak semestinya anak murid. Dia imam, mungkin anak murid, kemudian baru sampai perawi. Dia bukan, kita tak boleh kata perawi ni adalah anak murid. Perawi ni boleh jadi anak murid, boleh jadi bukan anak murid. Sebab ni berdasarkan kepada apa yang disusun oleh Imam Ibnul Jazari. Imam Ibn Jazari ni dia pilih perawi itu berdasarkan kriteria-kriteria yang berbeza-beza. Dia tengok.
Dia tak nak. Kalau mungkin berlaku seorang guru, tiba-tiba anak murid dia tak ada yang hebat-hebat. Anak murid dia biasa-biasa je kan. Jadi kalau nak angkat anak murid dia tu jadi macam orang tak kenal. Jadi Imam Ibn Jazari dia tengok mana tok guru yang hebat, Imam Ya'qub. Ya'qub ni Al-Hadrami. Jadi dia tengok anak murid, mungkin anak murid generasi yang kedua, yang ketiga baru nampak hebat, tok guru besar, buka pondok, 2-3 pondok. Maka yang ni yang dipilih oleh Imam Ibnul Jazari. Ibnul Jazari ni dia 800 Hijrah. 833. Dia meninggal 833 Hijrah. Jadi Ya'qub ni, Imam Ya'qub ni semua cerita tentang 200-300 Hijrah punya orang. Jadi yang 800 Hijrah ni Ibn Jazari dia kumpul tengok yang 200, 100, 200, 300 tu dia susun tu. Dia susun imam-imam tu. So itu kerja dia. Jadi tak semestinya perawi ni adalah anak murid. Okey, beza dia hanya 5 tempat je. Pada huruf sad ni dia baca dengan as-sirat, dengan sirat dia baca dengan huruf sad dengan huruf sin. Jadi berbezalah riwayat yang diambil di antara Rauh dan juga Ruwais. Dari sudut surah Al-Fatihah ni saja. Okey, saya baca, tuan-tuan ikut kat belakang. So ni ada sama jugalah, cuma 5 tempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, kita ambil 6 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Okey, cuba ambil yang 4 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Cantik, 2 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, habis. Habis imam kita yang ke-9. Perawi yang pertama Ruwais dan ini perawi yang kedua iaitu Rauh daripada Imam Ya'qub. So beza di antara Ruwais dan juga Rauh ialah pada huruf sirat. Satu dengan sin, satu dengan sad. Tu habis imam yang ke-9. Kemudian kita ambil imam yang ke-10. Imam yang ke-10 ialah Imam Khalaf. Ini imam yang ke-10. Imam yang ke-10 nama dia Khalaf. Khalaf ni ialah Khalaf Ashir. Biasa kita sebut imam ke-10. Khalaf Ashir. Imam yang ke-10. Dia ada 2 orang perawi. Yang pertama nama dia Ishaq. Yang kedua nama dia Idris. Ini imam yang ke-10. Khalaf yang ke-10 ini. Khalaf yang ke-10 ni. Imam yang ke-10 ni. Imam yang ke-10 ni adalah perawi kepada imam yang ke-6. Orang yang sama. Saya nak beritahu 2 orang yang sama. Jadi dalam qiraat ni, qiraat 10 ni, 10 ni dia ada imam yang ke-6 tu nama dia Imam
Hamzah. Kita tengok sini imam yang ke-6. 7, 6. Nampak ni 6 Hamzah ni. Ni yang ni Imam Hamzah ni. Imam Hamzah ni perawi dia lah Khalaf. Perawi dia Khalaf. Jadi Imam Hamzah ni yang ambil riwayat daripada Imam Hamzah ni nama dia Khalaf. Dia jadi perawi yang pertama kepada Imam Hamzah. Tetapi bagi yang nombor 10 sini, yang ke-10 ni, Khalaf ini dia menjadi imam. Ini sebab apa jadi begini? Inilah yang disusun oleh Imam Ibnul Jazari. Kalau dalam yang ke-6 tadi, itu disusun oleh Imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi. Kan saya katakan Imam Syatibi ada qiraat 7. Tunjuk sini. Kalau Imam Syatibi, ini Imam Ibnu Jazari. Imam Syatibi ni diambil 7 orang imam. Start pada Nafi', Ibnu Kasir, Abu Amru, Ibnu Amir, Hafs, Asim, kemudian Hamzah. Ni yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 ni Hamzah. Hamzah, dia ada Khalaf. Ini perawi dia yang pertama kepada Imam Hamzah. Ini disusun oleh, asal ni disusun oleh Ibnu Mujahid yang meninggal 324 Hijrah. Tetapi Imam Syatibi ni dia yang susun syair, nazam dia, puisi-puisi dia, maka diikutlah ini. Yang ke-6 tu Imam Hamzah, perawi pertama Khalaf. Datangnya Imam Ibnu Jazari ni, dia buat qiraat 10 besar ni yang disusun ni, maka dia ikut juga flow ni. 1, 2, 3 sampai 6 sampai 7. Cuma dia tambah lagi 3 orang. 3 orang ni kerja Imam Ibnu Jazari. Kalau orang kata qiraat 7 je, dia sampai sini je. Ini Kisai. Ini qiraat 7 yang ini Kisai oleh Syatibi. Tapi apabila dia sampai 7, tambah lagi 3 orang, 8, 9, 10, 3 orang imam tambah. Ini kerja Imam Ibnu Jazari. Dia yang tambah. Dia meninggal 833 Hijrah. Imam Syatibi dia meninggal 590 Hijrah. So kenapa berbeza? Sebab Imam Ibnu Jazari dia tengok, ada lagi riwayat-riwayat wajah-wajah bacaan yang tidak disenaraikan. Sedangkan bacaan itu adalah mutawatir, betul, susu galu, dia ada sanad bacaan. Jadi dia susun lagi 3. Jadi kita masuklah yang 9 ni namanya yang ke-10 ni disusun oleh Ibnu Jazari. Dia ambil Khalaf dekat sini, perawi kepada Imam Hamzah ni, dia ambil sini jadikan dia imam kat sini. Jadi dia ada yang sama. Dekat Tariq Syatibi ni, dia jadi perawi. Tetapi dalam qiraat 10 yang besar ni, dia dipilih oleh Imam Ibnu Jazari untuk jadi imam. Sebab apa? Sebab Ibnu Jazari dia tengok Khalaf ni, disebut Khalaf Ashir, Khalaf yang ke-10, dia banyak diambil daripada tok guru ini, tok guru ini. Jadi tengok ada riwayat dia ni, wajah bacaan dia ni hebat, masyhur, banyak anak-anak murid dia. Dari sudut qiraat yang nombor 10 ni. Maka dia dipilih oleh Imam Ibnu Jazari dan jadi imam. Maksudnya orangnya adalah orang yang sama. So kita nak faham dulu kerangka tu kalau disebut begitu. Okey. Okey, kita ambil bacaan dia macam mana? Apa beza dia dengan bacaan kita? Bacaan dia tak ada beza apa-apa dengan bacaan kita. Surah Fatihah lah. Sama dengan bacaan kita. Semua sama. Maliki yaumiddin, Shad sirat alaihim. Tak ada beza. Cuma kita ambil lah bacaan ni. Ambil berkat dia. Bacaan kita ni namanya bacaan ifrad. Satu-satu. Saya baca tuan-tuan ya. Ikut kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Okay, Alhamdulillah. Habis ya. Perawi yang pertama kepada Imam Sulul Khalaf. Kemudian kita masuk perawi dia yang kedua. Namanya Idris. Pada Imam Khalaf. Imam Khalaf. Tariknya tarik Tayyibah. Qiraat 10 yang besar daripada Ibnu Jazari. Apa beza dia dengan yang pertama tadi? Tak ada beza. Sama. Jadi maksudnya Khalaf an Hamzah ni Khalaf Ashir ni dua-dua perawi dia. Idris dan juga Ishaq ni ambil wajah bacaan riwayat yang sama. Okey, saya baca kita ambil bacaan ifrad kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Alhamdulillah. Bacaan tu semakin baik nampaknya. Sebab talaki kita dah ada on kat surau ni. Okay, Alhamdulillah. Okey, jadi habis dah kita baca. Kita dah habis lagi baca daripada Tariq Syatibi kita dah habis baca, daripada Tariq Durrah dah habis. Qiraat 10 yang kecil kita dah habis dan juga qiraat 10 yang besar daripada Tariq Ibnu Jazari juga dah habis kita baca. Kita dah baca sebanyak 40 riwayat bagi surah Al-Fatihah. Semua yang bacaan yang mutawatir habis dah kita baca. Tak ada dah wajah-wajah yang lain. Cuma ada sebelah-sebelah Yaman ni kadang-kadang dia ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Qaf ni, huruf qaf ni kan, dia baca dengan ga. Mustaqim, dia baca dengan ga. G lah, mustaqim, ataupun ga, apa ga, huruf ga gitu. Mustaqim. Azan ke? Belum ya? Belum ya? Belum ya? Okey. Ada sesebelah Yaman, dia gunakan bahasa, orang kata kita bahasa pasar lah. Bahasa pasar. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim. Mustaqim ga. Qaf. Dia ni bahasa tempat, bahasa pasar, bukan bahasa Arab yang standard Quran ni. Kita kena faham, Quran ini dia bukan bahasa Arab, tetapi dari sudut menakalkan bacaan, bentuk wajah bacaan dia kena berdasarkan riwayat, berdasarkan sanad yang sah. Tu kita kena faham. Dia tak sama dengan bahasa Arab. Bukan orang Arab disebabkan dia Arab dia boleh baca Quran, tidak.
Macam kita lah tulis saya biasa buat contoh ni. Saya. Bunyi macam mana? Saya ke saya? Saya ke saya? Confuse juga kan? Nak bahasa baku ke bahasa kita biasa saya? Okey, ini dari sudut tulisan. Tulisan. Saya akan sebut lagi. Tulisan. Saya ulang sekali lagi. Tulisan. Tetapi sebenarnya, bila kita baca, dia berdasarkan bunyi. Itu kita katakan perlunya kepada sanad bacaan. Tulis macam tu. Ada orang boleh baca saya, ada orang boleh baca saya. Tetapi bila kita cakap, okey, awak ambil bacaan daripada siapa? Saya ambil daripada tok guru saya, tok guru saya, daripada tok guru saya, daripada tok guru saya, daripada tok guru saya yang pertama. So daripada yang pertama sampai kepada saya, semua sebut saya. Tak ada siapa pun sebut saya. Itu pentingnya sanad bacaan. Serupa Quran begitu. Quran ini dia wahyu Allah. Jadi bila nak ambil bacaan tu perlu pada kita, tok guru tu sampai kepada Nabi, sampai kepada Allah. Memang dia ajar mustaqim dengan qaf, tak ada huruf ga. Itu pentingnya kepada sana. Walaupun sebenarnya mungkin bahasa setempat ada sebelah Yaman, di sana tu dia tak guna qaf. Dia huruf ga. Bahasa bahasa pasar dia. Kalau macam Mesir tu jim. Jim jadi ga. Jamal jadi gamal. Itu bahasa-bahasa. Jadi kalau Quran ni tak ada riwayat yang mutawatir dengan wajah ga mustaqim, tak ada. Namun demikian kita ada dengar beberapa bacaan. Kalau dia memang, yalah, lahjah dia dah terbiasa dengan bahasa, dia baca untuk sendiri, tak ada masalah lah. Ataupun dia menjadi imam bagi orang-orang kampung dia baca dengan ga kan. Dah tak boleh nak ubah. Maka tak menjadi masalah. Dia kan azan.
Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang kasih sekalian, kita sambung sikit lagi. Ni kita nak berbicara tentang, kita berhenti kat sini lah. Maksudnya habis dah kita bacaan kita dari sudut yang mutawatir, wajah yang mutawatir yang ada dalam kitab-kitab qiraat, wajah-wajah bacaan yang boleh dibaca dalam solat hanya wajah yang mutawatir. Habis dah semua wajah. Jadi kalau nak cari wajah mustaqim ni, tak ada sebenarnya. Bukalah kitab-kitab qiraat, jenis bacaan yang ada riwayat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir, tak ada, kita tak jumpa. Mustaqim dengan ga, dia mustaqif dengan qim qaf ada. Tu bacaan kita biasalah, dan tak ada dekat pada buatan al-mustaqim ini. Start pada kita baca mula daripada Tariq Asy-Syatibinya, 7 imamnya, masuk 3 Tariq al-Mudiyahnya, Durrah al-Mudiyah 3, 10, qiraat 10 kecil pun tak ada, qiraat 10 yang besar pun tak ada juga. Maksudnya riwayat yang baca dengan mustaqim. Sebab itu pentingnya bacaan itu terpelihara, dia ada sanad dia. Sanad. Habis 40 riwayat tak ada. Tapi kalau ada yang baca, ni macam sebelah Yaman sana tu, dia mungkin dia bahasa dia lah. Bahasa orang kampung dia susah nak sebut lah. Macam kita kalau ada orang susah nak baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, dia baca icacul cilatir. Boleh lah dia jadi imam. Imam kepada makmum yang semuanya sama icacul cilatir. Artu cilcalaha. Sama. Imam dengan makmum sama semua kan. Tak ada masalah. Kampung tu memang semua sekampung baca macam tu. Tak apa, teruslah kan. Kampung itu sahaja. Tapi yang pergi kampung orang lain, terkejut orang lain nanti kan. Boleh. Dia jadi imam sesuai dengan makmum dia. So masyhur, maksudnya lidah dia tu susah nak ubah kan. Bahasa dia tak apa. Dia jadi imam orang kampung. Untuk ya ummus salah, untuk jadi imam, jadi imam dalam salat ni, kalau dia dengan orang dia tak apa, tapi apabila dia pergi keluar, so kena tengok sebutan yang betul, riwayat yang betul, sebutan yang tepat, ada sanadnya itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita dah habis dah wajah yang mutawatir ni, nak habis. Kita nak masuk ke wajah syazah. Maksudnya sekarang ni kita habis surah Fatihah, wajah mutawatir habis, kita masuk saya ceritakan wajah syazah. Wajah syazah ni, okey. Ni kita masuk riwayat syaz. Syaz ni syazah, maksudnya riwayat yang ganjil dalam bacaan Al-Quran. Kalau kita nak jumpa pun selain daripada yang kita dah belajar tu memang tak ada. Kalau ada, dia masuk dalam yang syazah. So, dari untuk wajah syazah ni aja, surah Al-Fatihah, dia ada lebih kurang dalam 80, 70 wajah lebih. Bentuk yang nama syazah. Yang mutawatir sikit je. Kan? Kita tengok Al-Alaminah, Malikiyah dengan Malikiyah, Sirat dengan Sirat dengan Zirat kan. Alaihim, tak banyak. Kan khilaf dia. Tapi yang syazah ada 70 tempat lebih kurang. Berbeza dia. Sebab apa tadi? Sebab itulah khilaf ni. Quran ini bila kita dah belajar yang mutawatir, kita belajar yang syazah ni, baru kita tahu, ya Allah ya Tuhanku, bagaimana Quran ni susahnya dipelihara oleh ulama-ulama dari sudut bacaan. Tulisan lebih kurang sama kita tengok kan. Saya dengan saya. Tapi bagaimana bacaan itu terpelihara. Maksudnya kalau dia setakat dia kata dia Arab, dia tu ini, goodbye. Kita nak dia baca sebagaimana ada riwayat, ada sanad sampai kepada Nabi. Setiap susu galuh tu ada ulama yang menakalkan daripada satu generasi kepada satu generasi. Baru bacaan tu diterima. So bukan satu benda yang mudah sebenarnya. Nak memastikan bacaan, satu-satu bacaan tu betul, tepat dari sudut bunyinya. Ulama dia jaga satu level. Kalau kita belajar tajwid, sikit je lah kan. Orang kata belajar Fatihah saya dah tak payah belajar dah. Ilmu bacaan sebenarnya tak. Itu bagi orang yang tak reti lah ilmu bacaan. Orang yang jahil. Tapi kalau kita dalam bidang, kita betul mempelajari, memahami bacaan, luas sebenarnya disiplin ilmu. Kata Al-Imam Syatibi, فَكُلُّ مَا وَفَقَ وَجْهَ النَّحْوِ وَكَانَ لِرَسْمِ اِحْتِمَالًا يَحْوِ وَصَحَ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَرْكَانُ وَحَيْثُمَا يَخْتَلُّ رُكْنُ أَثْبِتِ شُذُوزَهُ لَوْ أَنَّهُ فِي السَّبْعَةِ. Itu kata Imam Al-Ghazali. Macam mana sesuatu tu nak kita namakan dia Al-Quran, dia kena ada syarat-syarat dia. Kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, dari sudut dia bertepatan dengan bahasa Arab. Kedua, dia bertepatan dengan Mashaf Osmani. Yang ketiga, dia sah sanad dia. Ada 3 syarat ini.
3 syarat ni. Bahasa Arab, bertepatan dengan mazhab Utsmani. Wah, ini kena tutup awal-awal. Yang lain lah dia faham. Yang ketiga, dia sah sanadnya. Ada 3 syarat ini, baru kita boleh panggil dia Al-Quran. Kalau tak salah jatuh salah satu daripada 3 syarat ni, maka dia termasuk dalam riwayat yang nama dia syaz. Tu. Sebab syaz ni, surah Fatihah aja ada lebih kurang 70 wajah bacaan. Kita akan tengok satu-satu nanti. Yang itu akhirnya dalam bait tu, kata Imam Ibn Jazari, wahaithuma yakhtallu ruknu athbiti. Dekat mana-mana, kalau kamu jumpa wajah bacaan yang tak ada 3 rukun ni tadi. Dia tak ada 3 rukun ni. Bahasa Arab tak ada, tak bertepatan dengan bahasa Utsmani, tidak sah sanadnya. Lau annahu fis sab'ati syuzuzahu, menjadi wajah itu wajah yang syaz. Walau annahu fis sab'ati, walaupun kamu jumpa wajah bacaan tu dalam qiraat imam yang 7 tu. Sekarang ni tadi kita dah ada 7 imam kan? 7 imam, 3 imam, 10 imam. Nama tu, nama besar-besar. Yang kita nampak di sudut ilmu bacaan. Nama ni jumpa, kita akan jumpa dalam 70 ni. Dalam 70 bentuk bacaan ni, kita akan jumpa nama-nama itu. Ada riwayat daripada Al-Kisai syazah. Kita dah jumpa dia mutawatir, dia syazah. Ada juga bacaan daripada Al-Bazi, syazah juga. Maksudnya terpeliharanya ilmu bacaan ni bila Imam Ibn Jazari, Imam Syatibi, Imam Ibn Mujahid, mereka menjaga bacaan. Dia tengok susu galur ni. Sebab belajar tu kita banyak guru. Contoh, saya belajar dengan orang A, saya belajar dengan orang B, orang C, D, E, F, G sampai Z. Banyak tu guru saya. Imam Nafi' dia kata, aku khatam Al-Quran ni sebanyak 70 orang tabi'in. Tiap-tiap orang tu dia khatam. 70 orang tabi'in dia khatam. Nafi' dia kata, punyalah banyak dia baca. Maka bacaan-bacaan yang dibaca tu disaring oleh ulama 300, 500. Dia saring tengok mana yang betul sanad. Banyak Tok Guru, susu galur dia sampai. Bukan semua bacaan itu disaring. Serupa juga macam bila kita belajar hadis. Bila hadis tu disaring oleh ulama-ulama hadis. Menjadikan yang ini sahih, ini daif, ini palsu. Disaring. Begitu ilmu bacaan ini. Maka kita akan jumpa nama-nama besar ni juga dalam qiraat 7. Qiraat 7 nama tu ada. Tapi wajah bacaan dia adalah bacaan yang syazah. So, bila kita faham kerangka tu, Allahu Rabbi, punyalah payah, susah ilmu ni nak terpelihara. Jadi insyaAllah kita akan tengok wajah-wajah bacaan yang dinamakan syazah ni dalam surah Al-Fatihah ni pada pengajian kita akan datang insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.